Mereka mengatakan bila mereka pergi ke Putrajaya, kalau mereka mendapatkan nanti 2/3 daripada kekuatan di parlimen, menggunakan 2/3 di parlimen, nanti apa yang akan mereka lakukan? PAS, PKR, DAP, mungkin ada parti-parti lain yang bersama dengan mereka. Mereka akan tukarkan sistem Malaysia sekarang ini. Mereka akan tukarkan sistem Malaysia sekarang ini daripada sistem amalan demokrasi yang ada sekarang ini. Mereka akan tukar menjadi republik. Bayang tuan-tuan, bila menjadi republik, orang Melayu dah tak ada tempat dalam republik. Islam tidak ada tempat dalam republik. Yang ada tempat nanti ialah timbalan Presiden PAS yang telah diumumkan bahawa PAS redha untuk timbalan presiden yang terdiri daripada orang yang bukan Islam. Saudara-saudara, saya ingin menyebutkan, bila bertukar kepada republik, bayangkan anak kita yang sudah buta agama. Mereka tidak akan celik-celik tentang agama. Bayangkan anak-anak kita yang sudah buta Al-Quran. Saudara kena faham. Teman-teman PAS yang saya sayang, yang saya kasih. Walaupun saya tak bersama lagi dengan PAS, tapi saya sayang dengan mereka. Saya sayang dengan ulama-ulama PAS. Saya sayang dengan Mursyidul Ampas. Saya sayang dengan Presiden PAS. Saya sayang dengan ulama-ulama PAS. Dan saya yakin, tuan-tuan dan puan, mereka mempunyai jiwa-jiwa ulama sedemikian. Tetapi peranan daripada parasit-parasit ini, termasuklah parasit ini ada di Kota Baru ni. Parasit ini ada di Kota Baru. Dan parasit-parasit inilah yang menyimpang jauhkan, yang mengeluarkan PAS daripada pengkalannya, yang mengeluarkan PAS daripada landasannya. Bila PAS keluar daripada landasan, tuan-tuan, PAS tidak ada dalam lembayung keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada akan berlaku dalam Al-Quran yang disebut radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayang kerja parasit-parasit ini. Sebab itu, saudara-saudara, saya sanggup atas nama nak mengikis parasit, atas nama nak mengenyahkan parasit-parasit, saya sanggup. Walaupun dibuat dengan begitu zalim sebagaimana disebut oleh Ustaz Hasan Basri tadi, saya dipecat daripada Alifah. Bayang tuan-tuan, pecat. Ustaz Hasan tadi sudah menyebutkan tuan-tuan cara prosedur pemecatan terhadap saya. Saya dipecat bukan kerana minum agak. Saya menentang agak habis-habisan di Selangor sebagai eksku agama. Minta tuan-tuan dan puan, pegawai penguasa, kumpulkan agak-agak daripada penjual-penjual agak yang tak patut menjual agak di kawasan-kawasan Melayu kata Islam. Tapi DAP kata pulangkan balik. Siapa yang sokong dia? Antaranya pemimpin-pemimpin PAS yang mendukung DAP. Itulah parasit-parasit. Saya cuba nak kurangkan, tuan-tuan dan puan. Rumah-rumah urut, tuan-tuan, yang timbul macam cendawan. Samalah. Itu yang memekik tadi pun mempunyai 3 rumah urut. Rumah urut yang begitu banyak. Tapi bila saya nak batalkan tuan rumah urut ini, nak mengenyahkan rumah urut ini, mereka datang bertemu dengan saya, orang DAP dengan PKR. Apa dia kata? Memang daripada Islam tak boleh, tapi kamu tidak boleh menodai prinsip human rights. Saudara-saudara, prinsip human rights. Apa maksud human rights? Human rights ialah hak asasi manusia. Hak nak berurut, hak asasi. Hak nak urut kaki, hak asasi. Hak nak urut paha, hak asasi. Hak nak urut perut, hak asasi. Hak nak naik ke perut, hak asasi. Tapi masih lagi mereka mengatakan, apa pula kan
kami pada berbantahan kamu. Karena bantahan kamu itu bertentangan dengan human rights. Senyap pemuda-pemuda. Kata Khalid bin Walid kepada Hormuz, "Ji'tuka biqaumin yuhibbuna al-maut kama tuhibbuna hayah." Kami datang kepada kamu wahai Hormuz ialah dengan tentera yang cinta mati sebagaimana tentera kamu yang cinta hidup. Lagi mana umat Islam yang sedang berjuang ini tidak sampai ke tahap ini, maka jika mimpi bahawa sebuah negara Islam, suatu daulah Islam dapat ditegakkan di negara kita ini, sesudah umat Fars yang berada ratusan ribu ahlinya bermula dari Kedah, Perlis, Terengganu, Kelantan dan sampai ke Sabah dan Johor, ribu-ribu dan puluhan ribu umat Fars yang sudah sampai 1 juta lebih ini bertikad yang sama bahawa mereka akan berkorban nyawa, harta benda mereka dan juga Allah. Ketika itulah Allah akan memberi kemenangan. Bukannya diheret untuk sekali lagi terjerumus dalam persoalan hudud. Lepas tu nak laksana ke esok? Nak laksana ke esok hudud ni? Tidak. Sekadar sebutan-sebutan